Nak ke mana tu? Kamu tak silap video tau. Ni dekat highway ni. Kamu tunggu ya. Kejap lagi, Ustazah akan ajar satu tajuk yang sangat berguna untuk kamu gunakan dalam kehidupan kamu. Tunggu ya. Dah nak mula dah? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pembelajaran pendidikan Islam PDPR pada hari ini. Okey, sebelum kita mulakan, jom kita baca doa belajar bersama Ustazah. Okey? Ikut Ustazah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami khazanahmu. Wahai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin ya rabbal alamin. Okey, kita teruskan ke slide seterusnya. Okey, sekarang kamu lihat di paparan slide Ustazah ada beberapa kenderaan dahulu dan kenderaan sekarang. Okey. Baik, ada unta, ada kuda, gajah. Okey, zaman dahulu banyak digunakan binatang digunakan untuk kenderaan lah, membawa barang, orang dan sebagainya. Okey, dan juga kita ada kenderaan zaman moden sekarang lah, motosikal, kereta, van, lori, kapal terbang dan sebagainya. Apa kaitan tajuk gambar ni dengan tajuk kita pada hari ini? Okey. Okey, sekarang kita lihat. Okey, semua nak gerak pergi ni. Okey, binatang-binatang, kenderaan dan sebagainya. Okey, ni tajuk kita pada hari ini ialah hargai nikmat kenderaan pendidikan Islam. Tahun 5, bidang adab. Okey, disampaikan oleh Ustazah sendiri. Okey, sekarang kita lihat apakah objektif dan kriteria kejayaan untuk tajuk ni, apa yang kamu akan dapat. Okey nah. Baik, yang pertama saya harap murid dapat menyatakan 6 daripada 8 adab menaiki kenderaan dengan betul. Okey, yang kedua, murid dapat menghafaz doa menaiki kenderaan dengan lancar. Okey, yang ketiga, murid dapat menganalisis 4 kelebihan beradab menaiki kenderaan dan 5 akibat mengabaikannya dengan tepat. Yang seterusnya, murid dapat menjelaskan hikmah kepentingan adab menaiki kenderaan dengan betul. Okey, ini semua bertepatan dengan DSKP Pendidikan Islam sekolah rendah. Standard kandungan 6.1, standard pembelajaran 6.1.1 hingga 6.1.6. Okey. Kamu boleh buka buku teks pendidikan Islam tahun 5, buka surat 160 hingga 165 untuk tajuk hargai nikmat kenderaan. Okey, seterusnya. Baik, kita tengok apa saranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang adab menaiki kenderaan. Okey. Kita kan nak ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada adab ni banyak berkaitan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapat pahala. Okay, sekarang yang pertama kita tengok semasa menaiki kenderaan, kita bacalah Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 3 kali. Okey. Yang kedua, ketika berada di dalam kenderaan, kita sebut pula Alhamdulillah. Okey. Baik, yang ketiga. Yang ketiga, apabila kenderaan mula bergerak, kita mulalah membaca doa kenderaan. Okey. Doa ni ada dalam ayat Al-Quranul Karim. Okey nah. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maksudnya, Maha suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami, sedangkan kami sebelum ini tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Tuhan kamilah kami akan kembali. Surah Az-Zukhruf ayat 13. Okey. Baik, seterusnya, apa pula yang keempat? Kemudian, lepas baca doa, naiki kenderaan tadi, kita sebutlah Alhamdulillah dan Allahu Akbar sebanyak 3 kali. Okey. Mudah je kan? InsyaAllah kita boleh ikut amalkan. Baik, sekarang kita lihat secara terperinci adab menaiki kenderaan. Okay? Kalau kamu lihat dalam buku teks kamu ada 8. Okay, adalah 8. Okay, ada 8 adab menaiki kenderaan. Okay. Yang pertama, merancang perjalanan. Kena ada tujuan. Kita naiki kenderaan tu kena ada tujuan. Walaupun nak meronda-ronda, tak turun dari kereta, kita tetap kena ikut adab menaiki kenderaan. Yang pertama, mesti rancang perjalanan dulu. Okay, yang kedua, kita membaca basmalah. Okay, membaca basmalah. Apa itu basmalah? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, itulah basmalah. Okay, jangan lupa baca basmalah. Okay, yang ketiga, memulakan langkah dengan kaki kanan. Okey, mulakan langkah dengan kaki kanan. Nak naik kenderaan, kita langkah dengan kaki kanan. Okey nah. Baik. Mesti ada tanya ustazah, kalau driver dekat Malaysia ni macam mana nak langkah kaki kanan? Macam susah je. Dia kata, tak ada masalah. Kita ada adab menaiki kenderaan. Contohnya kalau sebelah driver, sebelah kanan kan, kanan kereta, kita boleh letak badan kita masukkan badan kita dulu, posture badan kita dulu. Kita kena mengiring, buka pintu kereta, mengiring, masukkan badan kita dulu, duduk, tetapkan punggung kita, kemudian kita angkat kedua-dua kaki kita masuk ke dalam kereta, untuk nampak lebih sopan dan beradab. Okey nah, itu contohlah. Okey, yang dimaksudkan sini memulakan langkah dengan kaki kanan, maksudnya kita keluar dari rumah, kita langkah dengan kaki kanan, maksudnya kita nak bergerak tu. Okey, kemudian yang keempat, membaca doa menaiki kenderaan, yang kita baca tadilah. Okey, selepas ni apabila kita bertemu di sekolah, kita akan ulang balik doa menaiki kenderaan ni dengan kerap, supaya kamu lebih mahir. Okey, yang kelima, berdisiplin dan berhati-hati. Kita kena berdisiplin, berhati-hati nah. Contoh kamu sekolah rendah masih kecil, takkan kamu dah bawa kereta kot, dah okey kan? Belum lagi kan? Jadi kamu mesti bawa basikal. Kalau kita menunggang basikal pun, kita kena ikut adab menaiki kenderaan. Kena mesti disiplin, mesti hati-hati. Yang keenam, menghormati dan beri keutamaan kepada orang yang memerlukan. Okey, contohnya kalau kita menunggang basikal, kita ada laluan menunggang basikal, kita kena hormat orang lain, kita kena hormat pejalan kaki. Baik, yang seterusnya, yang ketujuh, menjaga kebersihan dan tidak merosakkan kenderaan awam. Ni kalau naik kenderaan awam lah. Contoh apa? Teksi, Grab kan. Lagi apa? Bas sekolah, bas awam. Lagi apa lagi? Kereta api kan, LRT. Nah, kita mesti jaga kebersihan. Elakkan membuang sampah di merata-rata lah dalam kenderaan tu. Nampak tak bersih kan? Kotor. Okey. Yang ke-8, tidak berebut semasa menaiki kenderaan. Tak payahlah nak berebut kan? Mesti beratur, berbaris. Contohnya kalau nak naik bas kan, nak naik bas, nak naik LRT dan sebagainya, mestilah teratur. Tidak berebut-rebut. Kalau ramai sekarang ni musim COVID-19 ni, kita kena berjarak-jarak kan. Tak payahlah nak berasak-rasak rapat-rapat. Mesti jarak-jarak, berbaris jarak-jarak. Semuanya dah diajar di sekolah apabila kita bersemuka. Okey nah.
Baik. Seterusnya, kita lihat kepada kelebihan mengamalkan adab menaiki kenderaan. Apa kelebihannya? Kita nak tengok 4 kelebihan mengamalkan adab menaiki kenderaan. Yang pertama, disayangi Allah Subhanahu Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayang orang yang amalkan adab menaiki kenderaan. Okey, yang kedua, selamat tiba ke destinasi, dan perjalanan pun jadi lancar, kan? Bila dah tiba di destinasi, perjalanan kita pun selamat, kan, lancar, kita sebutlah alhamdulillah. Baik, yang ketiga, disenangi orang di sekeliling. Kalau kita patuh disiplin, kita patuh undang-undang jalan raya dan sebagainya, orang di sekeliling pun senang dengan kita, hormat kita balik. Okey. Kemudian yang keempat, menanam rasa prihatin dan toleransi. Kita rasa bertanggungjawab. Kita pun nak jaga keselamatan orang lain. Bukan keselamatan diri kita saja, kita juga nak jaga keselamatan orang lain. Sebab tu kita kena kelebihan dia, menanam rasa prihatin dan toleransi. Okey, kemudian kita lihat pula apa akibat tidak mengamalkan adab menaiki kenderaan. Okey, ada berapa kat sini? Dalam kotak tu ada 5. Ada 5. Okey, kali ni saya nak tanda pula. Okey, apa? Yang pertama, menyebabkan kesesakan lalu lintas. Okey, itu akibat dia. Lalu lintas menjadi sesak kalau kita tak patuh undang-undang jalan raya. Okey, kalau kita tak ikut adab-adab, kita tak merancang perjalanan kita dengan baik, kan? Jadi akan menyebabkan kesesakan lalu lintas. Okey, yang kedua, apa? Tadi yang pertama, kan? Okey, yang kedua, menyusahkan orang lain. Menyusahkan orang lain. Kalau kita tak ikut undang-undang jalan raya, kita tak prihatin dan sebagainya, kita dah susahkan orang lain. Kemudian yang ketiga, menyebabkan kemalangan. Ini sangat takut. Sangat takut kalau boleh menyebabkan kemalangan. Boleh cedera parah, boleh membawa kematian. Itu sangat menakutkan kita lah. Kalau kita sama-sama toleransi, perhatian, rasa bertanggungjawab, nak jaga keselamatan orang lain, insya-Allah kemalangan pun kita dapat elakkan. Kemudian seterusnya, yang keempat, membahayakan nyawa sendiri dan orang lain. Itu akibat dia. Kita bahayakan nyawa diri kita dan kita bahayakan nyawa orang lain. Okey, kena jaga. Memang kena ikut adab menaiki kenderaan. Kemudian yang kelima, tidak disenangi orang di sekeliling. Berlawanan dengan tadilah, yang kelebihan tadi. Ini kalau apa akibat dia, tak amal adab menaiki kenderaan, orang di sekeliling kita tak senang dengan kita, tak hormat, kan, tak hormat kita. Baik, seterusnya, okey, kita pergi. Apa pula hikmah beradab ketika menaiki kenderaan? Yang paling utamanya, kita dapat melancarkan perjalanan dan mengelakkan kemalangan. Itulah hikmah dia. Okey, kita lihat sini. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melafazkan Allahu Akbar ketika mendaki di kawasan yang tinggi, dan melafazkan Subhanallah ketika menuruni dari kawasan yang tinggi. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya, okey, kita dah sampai ke ruangan uji minda. Okey, nak tengok tak? Bamboozle ni salah satu aplikasi untuk kita nak uji minda. Bolehlah. Okey, kita cuba dengan 5 soalan kuis lah berkaitan dengan tajuk kita hari ini. Okey, baik, kita cuba ya. Okey, masuk ke aplikasi Bamboozle. Okey, baik. Okey, baik, kita play. Okey, kita play. Yang ni jenis free ni, tak boleh nak berlawan. Ni lah, Ustazah nak tunjuk dekat kamu je. Okey, baik. Okey, klasik. Okey, Ustazah nak soal kamu lah. Sini ada 5 soalan ni. Okey, baik, kita tengok soalan pertama.
Okey, adab menaiki kenderaan. Kita kena merancang. Merancang apa? Okey, perjalanan. Okey, lihat. Okey, bagus. Perjalanan. Okey, kemudian kita tengok lagi soalan ketiga. Soalan ketiga dia bagi markah free. Okey, 20 markah. Okey. Kemudian kita lihat soalan 5. Hikmah beradab ketika menaiki kenderaan. Dapat melancarkan apa? Dan mengelakkan kemalangan. Dapat melancarkan perjalanan dan mengelakkan kemalangan. Okey, betul. Hikmah beradab ketika menaiki kenderaan dapat melancarkan perjalanan dan mengelakkan kemalangan. Okey, betul. Baik, soalan seterusnya kita cuba lagi. Okey, apa akibat tidak mengamalkan adab menaiki kenderaan? Boleh menyebabkan apa? Okey, menyebabkan kemalangan. Okey. Okey, bagus Baik, kita kembali kepada kesimpulan tentang tajuk hari ini. Okey. Baik, kita teruskan. Kita teruskan dengan kesimpulan. Okey. Apa kesimpulan tajuk ini? Okey, kamu mestilah amalkanlah adab-adab menaiki kenderaan dalam kehidupan seharian kita. Kita dah tengok kelebihan, kita dah tengok akibat. Jadi kita mestilah amalkan adab-adab ini. Okey, semoga kamu dapat memahami isi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, rajin-rajin membaca dan ingat balik apa yang Ustazah ajar. Okey, setakat itu dulu daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton video-video Ustazah. Jangan lupa ya, like dan komen video-video Ustazah dan subscribe channel Ustazah Anisa Ahmad.